A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi man wala wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dapat berjumpa pada hari ini, hari Rabu malam Khamis, untuk sama-sama kita meneruskan pelajaran kitab Tauhid, ya, yang kita pelajari pada setiap hari Rabu. Maka sebelum kita mulakan ini, mari sama-sama kita membaca surah Fatihah insya-Allah. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashabil kiram, thumma ila sayyidina al-muhajir ilallah Ahmad bin Isa wa usadana al-a'zam al-faqih al-muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi wa jami' sadatina Nabi Alawi wa usuli wa furu'ihim, thumma ila sahibul muallif al-kitab Kiai Haji Sirajuddin Abbas, anna Allah yaftah alaina wa alaikum futuhal arifin wa yufaqihna wa iyyakum fid din, wa ala man nawa aslafuna salih, wa ala man nawa shaykhuna wa murabbina Sayyidil Imam Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه. اللهم ارزقنا يا ربي فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Kita akan sambung pengajian kita yang mana kita telah pun mulakan bab yang memperjelaskan tentang bab yang ketiga, ya, yang memperjelaskan tentang firqah dalam agama Islam, iaitu kelompok-kelompok di dalam agama Islam. Maka di sini pengarang kitab ini mendatangkan beberapa potong hadis, ya, kalau tidak silap saya pengarang kitab ini iaitu Kiai Haji Sirajuddin Abbas, ya, mendatangkan lebih kurang 9 potong hadis berkenaan tentang firqah ataupun puak-puak yang mana yang telah dijelaskan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan tentang perpecahan ini, ya, berkenaan tentang perpecahan ini. Baik. Sampailah kita kepada hadis yang ke-5 kalau tidak silap saya, ya, tapi saya akan baca hadis yang ke-4 dulu para jemaah sekalian, ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-4, sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, ya, di dalam kitabnya Sahih Tirmizi, ya, pada juz yang ke-8 para jemaah sekalian, ya. Nabi SAW bersabda, sinfani min ummati laisa lahuma fil Islam nasibun marji'atu wal qadariyatu. Diperjelaskan ada 2 firqah, kata Nabi SAW. Sinfani, kata Nabi SAW, ada apa? Ada 2 firqah min ummati, daripada umatku, laisa lahuma, yang mana yang kedua-dua kumpulan ini, puak ini,
fil Islam, laisa lahuma fil Islam, yang mana kedua-dua kelompok ataupun kaum ini, puak ini, fahaman ini bukan beragama Islam, bukan fahaman Islam. Ya, Nabi SAW memperjelaskan apa tu. Satu disebut dengan kaum yang disebut dengan Murji'ah, lagi satu kaum yang disebut dengan Qadariyah. Maka ya, kaum, menurut keterangan para alim ulama, kaum Murji'ah ini dan kaum Qadariyah ini, ataupun fahaman Murji'ah, fahaman Qadariyah ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan agama Islam. Sebegitulah apa yang dijelaskan oleh baginda Nabi SAW. Taib, apa ini kaum fahaman Murji'ah, apa ini kaum Qadariyah? Nanti insya-Allah kita akan bahas ya pada muka surat yang selanjutnya. Cuma kali ini ya, kita akan diperkenalkan berkenaan tentang puak-puak ataupun kaum-kaum fahaman-fahaman yang dijelaskan oleh Nabi SAW. Bagaimana keadaan mereka, apa saja puak yang betul, bagaimana saja. Begitulah dia. Baik, seterusnya pada hadis yang kelima pula para jemaah sekalian, baginda Nabi SAW memperjelaskan, an Hudzaifah qal, ya, hadis ini daripada riwayat Imam Abi Daud di dalam kitab Sunan Abu Daud. Ya, diperjelaskan an Hudzaifah qal, daripada Hudzaifah radhiyallahu an, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, likulli ummatin majus, ya, pada tiap-tiap umat itu ada majusinya. Wa majusu hadhil ummah, dan majusi umat saya ini ialah alladzina yaquluna la qadra, yang mana mereka mengingkari tentang takdir. Man mata minhum fala tashhadu wa janazatahu, ya, kalau mereka mati jangan dihadiri pemakamannya. Wa man marida minhum fala ta'udu wa hum syai'atud dajjal, kalau mereka sakit jangan mengunjungi mereka, mereka adalah kelompok Dajjal. Wa haqqun ala an yulhiqahum bid dajjal, memang Tuhan berhak untuk memasukkan mereka ke kelompok Dajjal. Ya, ini yang dijelaskan oleh baginda Nabi SAW. Hadis ini riwayat Imam Abi Daud di dalam kitabnya Sahih Abi Daud. Ya, dan hadis yang keenam pula beliau memperjelaskan, ya, yang mana hadis ini riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi rahimallahu taala. Ya, ada yang jelaskan Imam Tirmizi rahimallahu taala, sama ya, di dalam kitab Sahih Imam Tirmizi memperjelaskan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, betul, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala tafarraqatil yahudu ala 71 firqah wan nasara mithla dhalik wa taftariqu ummati ala 73 firqah. Apa maksudnya? Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya Nabi SAW bersabda bahawa telah terfirqah-firqah ataupun telah terpecah-pecah, terpisah-pisah, ya, ataupun telah berpuak-puak orang-orang Yahudi ke atas 71 kelompok, ya, ke atas 71 kelompok. Dan orang Nasara pula, iaitu orang Nasrani pun sebegitu juga, ya, 71 kelompok pula. Dan akan terpecah pula umat aku kepada 73 kelompok. Tu dia, ya. Jadi Nabi SAW memberitahu apa? Orang Yahudi berpecah-pecah kepada 71 kelompok. Orang orang Nasrani pecah kepada 71 kelompok. Sedangkan umat aku, kata Nabi SAW, iaitu orang Islam, ya, terpecah kepada 73 kelompok. Ini hadis riwayat Imam Tirmizi di dalam kitab Sahih Imam Tirmizi, ya. Dan hadis yang ketujuh pula para jemaah sekalian,
ya, diperjelaskan juga daripada riwayat Imam Tirmizi, ya, di dalam kitab Sahih Imam Tirmizi memperjelaskan, inna bani Israel tafarraqat ala 72 millatan wa taftariqu ummati ala 73 millah kulluhum finnar illa millatan wahidah. Qalu wa man hiya ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabi. Apa maksud dia para jemaah sekalian? Ya, bahawasanya Bani Israel telah berfirqah-firqah sebanyak 72 millah, iaitu millah juga diartikan kepada apa? Kelompok. Ya, dan akan berpecah, akan berkelompok umat aku, kata Nabi SAW, sebanyak 73 kelompok. Ya, 73 kelompok. Semuanya masuk neraka kecuali satu. Berarti kalau Nabi SAW, kita boleh faham zahir hadis ini, Nabi SAW jelaskan apa? Dah pecah-pecah, semua masuk neraka. Satu saja kata. Berarti satu tu apa? Ya, satu tu tak masuk neraka. Di sini para jemaah sekalian. Maka ditanya oleh para sahabat-sahabat, "Wa man hiya ya Rasulullah?" Maka siapa ni kelompok yang satu ini? Maka dijawab oleh Nabi SAW, ma ana alaihi wa ashabi. Apa maksudnya para jemaah sekalian? Maksudnya ialah yang satu ini ialah orang yang berpegang, beriktikad, ya, sebagaimana pegangan aku, iaitu i'tiqad Nabi SAW, dan i'tiqad ataupun pegangan para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah, ya, hadis ini, ya, subhanallah. Mudah-mudahan kita semua digolongkan dalam kelompok yang satu itu, ya, seperti apa yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadis yang ke-8 pula para jemaah sekalian, ya. Hari ini saya baca cepat sikit para jemaah sekalian. Sebab apa? Bab yang ketiga ni kalau boleh saya nak kasih habis para jemaah sekalian, ya. Lepas tu kita boleh masuk bab yang keempat. Kita cuba nanti tengok para jemaah sekalian, ya. Sebab saya mula awal sikit sebab seperti mana tiap-tiap hari Rabu para jemaah sekalian saya memimpin solat di Masjid Khalid, ya, daripada Zuhur sampai ke Isyak, ya. Jadi sekarang ni saya berada di bilik imam Masjid Khalid lah. Sebab itu saya punya kuliah sendiri ni, ya, saya tak dapat buat dekat rumah, jadi saya buat dekat dalam bilik imam para jemaah sekalian, ya. Jadi bila dekat masjid ni, ialah kita kena ikutlah, ya. Kalau dah masuk waktu, kita kena stop lah para jemaah sekalian, ya. Baik, yang ke-8 pula para jemaah sekalian, hadis yang ke-8, ya, di dalam kitab At-Tabrani, ya, riwayat Imam Tabrani radhiyallahu an, ya, riwayat Imam Tabrani. Nabi SAW bersabda, wallazi nafsi Muhammadin biyadih lataftariqu ummati ala 73 firqah fawahidatun fil jannah wa thintani wasab'una finnar. Qila man hum ya Rasulullah? Qala ahlu sunnah wal jamaah. Rawahu Tabrani. Artinya, demi Tuhan yang memegang jiwa Muhammad di tangannya, akan terpecahlah ataupun akan terpisahlah, ya, berpuak-puaklah umat aku sebanyak 73 puak. Yang satu masuk syurga dan yang lain masuk neraka. Maka sahabat bertanya, siapakah firqah yang tidak masuk neraka ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahlu sunnah wal jamaah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Hadis yang serupa ini juga tersebut dalam kitab Al-Milal wan Nihal, ya. Baik, hadis yang ke-9 pula para jemaah sekalian. Ini hadis yang terakhir pula, ya. Nabi SAW bersabda. Apa Nabi bersabda para jemaah sekalian, ya? La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina hatta
hatta ya'tiyahum amrullah wa hum zahirun. Riwayat Imam Bukhari, ya, hadis ini riwayat Imam Bukhari, ya, di dalam kitab Fathul Bari. Fathul Bari ini adalah kitab hadis Imam Bukhari, ya. Imam Bukhari dia ada kitab Sahih Bukhari, tapi Imam Ibn Hajar Al-Asqalani beliau mengeksplainkan hadis Imam Bukhari dan beliau namakan kitabnya Fathul Bari. Ya, Fathul Bari memang popular kitab ni para jemaah sekalian, ya. Sangat-sangat baik sekali, ya. Sangat-sangat baik sekali bagi para jemaah yang faham bahasa Arab, dan juga bagi para jemaah mungkin ada anak-anaknya sendiri ke, anak saudara ke, cucu saudara ke, ya, yang tahu cakap bahasa Arab dan yang tahu baca kitab bahasa Arab, nasihatkan mereka suruh beli kitab Fathul Bari dan jadikan kitab Fathul Bari ini sebagai storybook yang disusun oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Mau cari yang cetakan asli, ya, mau cari yang cetakan asli. Setahu saya di Mesir masih ada cetakan asli, ya, di Lebanon, ya, di Beirut, publisher Darul Fikir masih ada cetakan yang asli. Ya, ada ustaz cakap cetakan yang asli, ada ke cetakan yang tak asli? Ada cetakan yang tak asli. Ya, hati-hati para jemaah sekalian, ya. Cari cetakan yang asli, baca, jadikan dia storybook. Memang sangat baik para jemaah sekalian, subhanallah, ya. Sangat baik tu bagaimana? Ya, bagi siapa yang dah pernah baca ni, tahulah isi kandungan ni macam mana. Baik. Beliau memperjelaskan, ya, maksud daripada hadis tersebut, la tazalu ummati, ya, la tazalu, dan masih ada ataupun dan akan selalu ada, ya, segolongan ta'ifatun min ummati, sekelompok daripada umat aku, kata Nabi SAW, zahirina, ya, yang mana mereka tetap atas kebenaran, ya, hatta ya'tiyahum amrullah, sehingga datang kepada mereka apa? Datang kepada mereka hari kiamat, wahum zahirun, dan mereka tetap atas kebenaran itu. Maksudnya apa? Tetap akan ada umat aku, satu kelompok daripada umat aku yang berdiri atas kebenaran agama aku ini, dan mereka tetap akan berpegang teguh sehingga Allah menjemput mereka, ya, dan sehingga Allah menjemput mereka, mereka tetap di atas kebenaran, mereka tak goyang pun kebenaran mereka. Berarti apa? Fahaman dan perjalanannya betul, amalannya betul. Orang-orang macam ginilah para jemaah sekalian yang perlu untuk kita ikut. Nah, yang macam ginilah yang susah nak kita cari, dan macam ginilah yang paling sikit. Ya, sebab kenapa para jemaah sekalian? Sebab kita boleh tengok zaman sekarang orang menyampaikan satu fahaman yang salah, pengikutnya ramai. Tapi yang menyampaikan fahaman yang betul, pengikutnya sikit. Bahkan fahaman yang betul ini selalu ditindas, selalu ditindas. Begitulah dia para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kita semua dimasukkan dalam golongan seperti mana yang Nabi SAW jelaskan, ya, akan ada satu kelompok daripada umat aku. Mudah-mudahan kita semua masuk dalam kelompok yang satu ini, yang berdiri atas kebenaran, insya-Allah. Amin, Allahumma amin. Ya, baik. Diperjelaskan oleh pengarang kitab ini menerusi 9 potong hadis tadi, ya, menerusi 9 potong hadis tadi. Jadi kita boleh mengambil kita boleh mengambil apa? Kita boleh mengambil kesimpulan, ya, kata pengarang kitab ini, ya. Apa kesimpulannya yang boleh kita ambil? Diperjelaskan. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW telah pun mengkhabarkan kepada kita sesuatu perkara yang akan terjadi dalam lingkungan umat Islam, dan ini merupakan salah satu daripada apa? Mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Sebab Nabi SAW, ya, sudah pun apa? Memperingatkan kita. Tu dia.
yang mana Nabi SAW mengkhabarkan kepada kita daripada 9 buah hadis yang pengarang ini telah datangkan, maka khabar ini pasti Nabi SAW menerima daripada Allah, dan juga sudah pasti kalau sudah Nabi SAW menyampaikan perkara ini, maka perkara ini pasti akan jadi ataupun akan terjadi, pasti para jemaah sekalian. Ya, sebab Nabi SAW beliau mempunyai apa? Semua para nabi, semua para rasul, mereka mempunyai sifat, 4 macam sifat. Apa? Sifat siddiq, amanah, fatanah, ya, sifat tabligh. Ya, ini semua mereka mempunyai sifat benar, mereka tak pernah bohong para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka menyampaikan tabligh, mereka amanah, mereka jaga. Ya, mereka amanah, mereka tabligh, mereka siddiq, mereka fatanah. Begitulah dia para jemaah yang dirahmati Allah. Ya, yang kedua pula kesimpulannya, ya, iaitu sesudah Nabi SAW wafat ada perselisihan faham yang banyak sampai 73 fahaman. Memang kalau kita buka sejarah para jemaah sekalian, salah satu fahaman yang pecah sewaktu Nabi SAW wafat adalah apa? Ada kelompok, ya, itu di zaman Nabi. Ada kelompok yang bila Nabi wafat, maka mereka pun memperjelaskan apa? Tengok Muhammad dah tak ada. Jadi bagaimana? Dah tak ada lagi, dah tak perlu untuk kita sembahyang, tak perlu lagi untuk kita zakat. Untuk apa kita kasih orang duit kita? Ini titik peluh kita. Tengok dulu bila Muhammad ada, kita tak boleh mabuk-mabuk. Sekarang Muhammad dah pun tak ada. Okey, kita boleh mabuk-mabuk lagi. Orang kelompok macam gini diperangi oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kerana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah setelah Nabi SAW wafat, maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengantar pasukan perang dengan mereka. Begitulah dia. Yang ketiga pula para jemaah sekalian, diperjelaskan ada segolongan orang-orang muda pada akhir zaman yang suka mengeluarkan dalil-dalil dari Al-Quran, tetapi keimanannya tidak melewati kerongkongannya. Maksudnya apa para jemaah sekalian? Di akhir zaman ada banyak sekali orang apa? Sikit-sikit dia keluarkan ayat Quran. Tengok Allah cakap gini, Allah cakap gini, Allah cakap gini, Allah cakap gini. Maksudnya ialah memang bagus para jemaah sekalian, ya, mengikuti apa yang telah dijelaskan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Tapi yang problemnya apa para jemaah sekalian? Dia pandai cakap, dia pandai keluarkan Al-Quran, tapi dia tak ikut Al-Quran. Senang cakap, dia nasihatkan orang untuk jadi baik, tapi dia sendiri tak baik. Dia suruh orang tutup aurat, tapi dia sendiri buka aurat. Dia suruh orang solat, tapi dia sendiri ponteng solat. Dia suruh orang buat perkara-perkara yang baik, tetapi dia sendiri membuat kejahatan dan dia sendiri membuat maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Ini dah diingatkan oleh Nabi SAW. Yang keempat pula diperjelaskan, ada 2 golongan yang tidak bersangkut paut dengan agama Islam, iaitu kelompok yang disebut dengan Murji'ah dan kelompok yang disebut dengan Qadariyah. Ya, dan kesimpulan yang kelima pula diperjelaskan, ada 30 orang pembohong. Kata Nabi SAW, ya, 30 orang pembohong. Ya, kalau tidak silap saya, pada hadis yang kedua Nabi SAW jelaskan apa? Wa innahu sayakunu fi ummati 30 kadzabuna kulluhum yaz'amu annahu nabi wa ana khatamul nabiyyin la nabiyya ba'di. Akan ada di lingkungan umat aku 30 orang pembohong yang mendakwa bahawa ia adalah Nabi, bahawa mereka mengaku diri mereka Nabi. Maka Nabi pun memperjelaskan apa? Saya adalah Nabi penutup, iaitu Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir, utusan terakhir Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada lagi Nabi sesudah aku. Berarti apa? Ini kelompok jahat punya kelompok para jemaah sekalian, ya. Kan ada orang ngaku dirinya tu Nabi dan dia tu apa? Dikirimkan, diutuskan oleh Allah Ta'ala kepada umat bangsa Melayu saja. Kan ada pernah dulu kan, beberapa tahun yang silam para jemaah sekalian, kan keluar tu dekat berita segala macam tu kan. Memang betul ada sah para jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, sah memang. Ya.
Dan Nabi jelas kesimpulan yang kelima, ada 30 orang pembohong yang akan mendakwakan bahawa ia nabi, padahal nabi sesudah Nabi Muhammad tidak ada lagi. Dan ada orang-orang khawarij yang paling jahat. Nantilah kita pergi dekat belakang ya. Tadi awak dah dengar puak-puak nama Marji'ah ya, Murji'ah. Awak dengar tadi puak nama dia Qadariyah, sekarang apa, Khawarij pula. Ini apa ni semua ni ustaz? Ini semua nama-nama grup para jemaah sekalian. Grup macam mana? Nanti kita tengoklah ya, grup dia macam mana. Apa dia grup bola sepak ke, volleyball ke, basketball ke, kita tengoklah macam mana para jemaah sekalian ya. Nanti dekat belakang nanti akan dijelaskan satu persatu siapakah mereka ini. Ya, dan kesimpulan seterusnya diperjelaskan di antara yang 73 golongan ya, Nabi SAW memperjelaskan ya, akan terpecah kepada 73 golongan ya. Satu aja yang betul kata Nabi SAW ya, satu aja yang betul, iaitu golongan itulah yang disebut dengan golongan ahli sunnah wal jamaah, yang selalu berpegang kepada ajaran-ajaran Nabi SAW dan juga berpegang kepada ajaran-ajaran khulafaur rasyidin, yang mana kita sedia maklum ya, Nabi SAW bersabda ya, barang siapa di antara kalian yang hidup selepas aku, kata Nabi SAW, maka kalian akan menyaksikan, bakal menyaksikan perpecahan yang banyak. Maka Nabi kasih solution untuk selamatkan diri kita adalah apa? Kata Nabi, yang pertama, bertakwalah kepada Allah. Yang kedua, apa dia? Berpegang teguh dengan ajaran Nabi SAW dan ajaran Khulafaur Rasyidin, seperti kamu menggigitnya dengan gigi geraham kamu. Itu dia para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, pada perkara yang ketujuh pula ya, iaitu kesimpulan daripada 9 potong hadis tersebut, mereka ini adalah selalu mempertahankan kebenaran i'tikadnya sampai hari kiamat, iaitu hadis yang terakhir tadi saya baca. Nabi SAW jelaskan apa ya, Nabi SAW jelaskan apa, akan ada segolongan daripada umat aku ya, yang berdiri atas kebenaran, dia tak goyang para jemaah sekalian sehingga kiamat. Ya, dan mereka tetap akan berdiri atas kebenaran. Begitu dia ya. Dan diperjelaskan, marilah sekarang kita ini apa, pengarang kitab kita ini meneliti sejarah perkembangan agama Islam dari abad-abad pertama, kedua, ketiga, sampailah kepada abad zaman kita sekarang ini, dan apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW tentang kebenaran tersebut. Mari sekarang kita teliti para jemaah sekalian ya. Kita go dalam sikit aja. Ini fact, ini sejarah para jemaah sekalian. Tak boleh kita tipu sejarah. Terdapat di sebuah kitab ya, yang ia merupakan kitab cetakan ia merupakan kitab yang dikarang oleh Mufti Hadramaut, yang ia namakan kitabnya itu Bughyatul Mustarsyidin. Ya, kebiasaannya para alim ulama tahu, sesiapa yang pernah belajar kat Hadramaut ataupun sesiapa yang belajar ilmu fikih pasti tahu dengan kitab ini, Bughyatul Mustarsyidin. Ya, Bughyatul Mustarsyidin. Ya, iaitu Sayyidul Imam Al-Mufti, Sayyidul Imam Al-Alim Al-Allama Al-Habib Abdul Rahman bin Muhammad bin Hussein bin Umar Al-Mashhur, daripada keluarga Al-Mashhur ya. Al-Mashhur ini daripada keluarga bin Syihab. Ini kira nasab lah para jemaah sekalian ya. Dan mereka ini daripada ahlu baitin Nabi SAW. Mereka daripada keturunan Nabi SAW, yang nasabnya mereka sambung sampai kepada Sayyidina Husain ya, cucu Nabi SAW ya. Seperti mana pada hari Ahad yang lalu ya,
kerana pada bulan Zulqa'dah, pada tanggal 1 Zulqa'dah adalah wafatnya almarhum Ustaz Abdillah Al-Jufri. Maka pada tanggal 2-nya, pada hari Ahad, kita ada pengajian tafsir. Saya sempat membaca, saya sempat baca riwayat hidupnya almarhum, dan saya baca dengan nasabnya sekali sampai kepada Nabi SAW. Begitu jugalah kepada Mufti Mufti Hadramaut, pengarang kitab Bughyatul Mustarsyidin. Apa beliau memperjelaskan? Beliau memperjelaskan bahawasanya ada 72 firqah yang sesat itu berpunca daripada 7 macam golongan. 72 kelompok yang sesat, yang mana daripada 72 tu asal usulnya 7 kelompok. Satu disebut iaitu dengan kelompok yang bernama Syiah. Kaum yang berlebih-lebihan memuja. Apa maksud Syiah? Kaum yang berlebih-lebihan memuja Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Mereka tidak mengakui khalifah-khalifah iaitu Abu Bakar, Umar, Uthman radhiyallahu anhum. Kaum Syiah ini kemudian terpecah menjadi 22 aliran. Ini kaum yang pertama. Kaum yang kedua pula disebut dengan kaum Khawarij. Tadi kita ada sebut kan, Khawarij kan. Apa ni maksud Khawarij para jemaah sekalian? Iaitu kaum yang berlebih-lebihan membenci Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Bahkan ada di antaranya yang mengkafirkan Sayyidina Ali. Kelompok ini berfatwa bahawa orang-orang yang membuat dosa besar menjadi kafir. Orang-orang yang membuat dosa besar menjadi kafir. Kaum Khawarij ini juga berpecah kepada 20 aliran. Yang ketiga pula adalah kaum yang disebut dengan Mu'tazilah. Apa ni Mu'tazilah? Mu'tazilah adalah kaum yang berfahaman bahawa Tuhan tidak mempunyai sifat, bahawa manusia membuat pekerjaannya sendiri, bahawa Tuhan tidak dapat dilihat dengan mata dalam syurga, bahawa orang yang mengerjakan dosa besar diletakkan di antara dua tempat, dan Mi'raj Nabi SAW hanya dengan roh sahaja, dan lain-lain. Maka kaum Mu'tazilah ini juga terpecah kepada 20 aliran. Pelik pening kepala baju bang sekalian daripada 72 kata Mufti Hadramaut, 72 ini dia bercabang, dia punya main tu ada 7. Bila kita sebut 7 ni, satu pecah sekian banyak, ni baru 4, ini baru 3 kaum lah para jemaah sekalian. Ya Allah, pening kepala. Sepatutnya kan jangan pecah-pecah, jadi satu. Jadilah kelompok yang nombor 1 tu kan bagus, kelompok 1 je. Seperti Nabi SAW jelaskan apa? Seperti Nabi SAW memperjelaskan yang bahawasanya kelompok yang satu itu adalah kelompok yang mana? Berpegang dengan sunnah Nabi, berpegang dengan sunnah Khulafaur Rasyidin, ma ana alaihi wa ashabi. Itu dia Nabi SAW jelaskan. Baik, kita teruskan sikit para jemaah sekalian. Saya nak kasih habis bab ni. Yang keempat pula disebut dengan kaum Murji'ah. Tadi kan saya ada sebut kan, Murji'ah Qadariyah. Apa ni? Ni dia. Baik, Murji'ah pula adalah kaum yang menfatwakan ataupun sedang cakap berfahaman bahawa membuat maksiat tidak memberi mudarat kalau sudah beriman, sebagaimana keadaan membuat kebajikan tidak memberi manfaat kalau kafir. Wah, ni macam mana pemahaman pula ni? Senang kira apa? Orang tu kalau dia buat maksiat, dia tak akan dapat mudarat kalau dia dah beriman. Hai, ini apa cerita ni para jemaah sekalian? Allahu Akbar. Pelik bin ajaib, tapi benar lah. Maksud saya benar tu apa? Benda ni terjadilah para jemaah sekalian. Tu dia. Lagi satu pula, yang nombor 5, kaum Najariyah. Kaum Najariyah. Apa itu kaum Najariyah para jemaah sekalian?
berpendapat, yang menfatwakan bahawa perbuatan manusia adalah makhluk, yang ini dijadikan Tuhan. Tetapi mereka berpendapat bahawa sifat Tuhan tidak ada. Ya, maka kaum Najariyah ini berpecah kepada 3 macam aliran. Ya. Nasib baik si Murjiah ni tak pecah. Ya, si Murjiah ni tak pecah pula, ya. Yang si Najariyah ni pecah sikit pula, 3 je. Yang tadi, ya, yang mula tadi pecah apa? Syiah pecah 22, masya-Allah. Khawarij pecah 20. La ilaha illallah. Ya, Allahu akbar. Ya, kaum Mu'tazilah pecah 20, si Murji'ah ni tak pecah pula. Tapi si Najariyah pecah pula, ya. Baik. Lagi satu, kaum Jabariyah. Apa kaum Jabariyah ni para jemaah sekalian? Iaitu kaum yang menfatwakan ataupun berpendapat bahawa manusia majbur, artinya tidak berdaya apa-apa. Kasab ataupun usaha tidak ada sama sekali. Dan kaum ini hanya satu aliran. Ni pun problem jugalah para jemaah sekalian. La ilaha illallah. Ya, yang nombor 7 pula, kaum musyabbihah. Ya, kaum musyabbihah. Bagaimana? Dijelaskan kaum yang menfatwakan bahawa ada keserupaan Tuhan dengan manusia. Allahu akbar. Berarti apa? Allah dengan manusia tu sama tau. Alamak, ini problem ni. La ilaha illallah. Ya, umpamanya bertangan, berkaki, duduk di kerusi, naik tangga, turun tangga dan lain-lain. Allahu akbar. Ya, dan kaum ni, kaum musyabbihah ni, satu je aliran dia. La ilaha illallah. Agak-agak kalau Allah tu bertangan, apa sifat tangan? Dia ada kulit, dia ada kuku, dia ada bulu. Kalau kena siram minyak panas, melecur lah. Kalau Allah tu pun ada mata, macam kalau ada mata jemaah sekalian, Allah ada mata, macam kita mata gini. Baik, sekarang saya pakai spectacles, saya pakai cermin mata. Agak-agak kalau mata Allah tak nampak, Allah pakai cermin mata tak? Baik, kalau Allah pakai cermin mata, dia pergi kedai cermin mata yang mana satu? Dekat dengan rumah saya, Jucok Kompleks, kedai cermin mata. Mana ada Allah pergi kedai cermin mata? Macam tu lah banyak sekalian, kan dia. Ya. Siang-siang ustaz dah singgung apa? Tak ada, kita tak singgung. Cakap ni apa ada dalam kitab, saya cakap pada jemaah sekalian. Ya, saya tak buat-buat, tak ada. Ya. Dan telah pun saya jelaskan pada pelajaran kita yang pertama, ini ilmu tauhid perlu kita tahu. Dan tidak ada tujuan sama sekali, saya tak ada tujuan sama sekali nak singgung-singgung mana, tak ada. Apa yang ada dekat dalam kitab, kita jelaskan. Apa yang ulama jelaskan, kita sampaikan. Begitu dia para jemaah sekalian. Ya. Maka tadi terpecah tu 20, 22, 1 dan sebagainya, diperjelaskan bagaimana? Syiah 22. Syiah terpecah kepada 22 aliran. Kaum Khawarij terpecah kepada 20 aliran dan 42. Ya, kaum Mu'tazilah pecah kepada 20 aliran. Dah berapa? Dah 62. Kaum Najariyah pecah kepada 5 aliran. 62, 63, 64, 65, 66, 67. Kaum Jabariyah 1, 68. Kaum Musyabbihah 1, ya, 69. Ya. 2, 4, 6. Ya, 22, 20, 20, 40, 62, 62, 60, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69. Naam, betul. Ya. Maka kalau ditambah lagi satu aliran, maka jadilah dia kaum, iaitu Ahli Sunnah wal Jamaah. Ahli Sunnah wal Jamaah. Maka cukuplah kepada apa yang telah dijelaskan oleh Nabi SAW dalam makna hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi rahimallahu ta'ala. Dan juga seperti apa yang dijelaskan di dalam kitab Bughiyatul Mustarsyidin, iaitu karangan Mufti Hadramaut. Ya. Adapun kaum Qadariyah termasuk kaum Mu'tazilah. Tadi disebutkan ada hadis yang sebut Murji'ah dengan Qadariyah kan. Jadi Qadariyah ni termasuk dalam kaum Mu'tazilah. Kaum Bahiyah, ya,
kaum Bahiyah dan kaum Ahmadiyah Qadiani masuk dalam, ada juga ulama jelaskan masuk dalam golongan kaum Syiah. Dan kaum Ibnu Taimiyah masuk dalam golongan kaum Musyabbihah, dan kaum Wahabi termasuk dalam kaum perlaksanaan daripada fahaman Ibnu Taimiyah. Begitulah dia para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang dijelaskan oleh pengarang kitab kita ini, iaitu Kiai Sirajuddin Abbas. Baik, begitulah dia para jemaah yang dirahmati Allah. Maka selesailah kita, ya, bab yang ketiga ini yang memperjelaskan tentang kelompok-kelompok perpecahan di dalam agama Islam. Baik, bab yang keempat pula para jemaah sekalian, iaitu i'tiqad ataupun bab yang keempat yang akan kita bahas insya-Allah, ya, i'tiqad, kepercayaan pada masa hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah bab yang keempat ini insya-Allah kita akan bahas, kita akan pelajari pada minggu hadapan insya-Allah, ya. Kita akan pelajari pada minggu hadapan insya-Allah, ya. Bab yang keempat memperjelaskan iaitu kepercayaan pada masa hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka begitulah dia para jemaah yang dirahmati Allah, pengajian kita pada hari ini alhamdulillah dapat kita selesaikan bab yang ketiga, dan insya-Allah besok hari Khamis para jemaah sekalian, ya, iaitu malam Jumaat, seperti mana pengajian kita malam Jumaat, kita akan baca Yasin, kita akan baca doa yang disusun oleh Habib Abdullah Haddad, ya, iaitu Qasidah Ya Tawab, ya. Setelah itu kita akan baca Ratib Al-Haddad. Setelah itu kita akan sambung, kita akan baca sikit, ya, kitab Nasihat Agama Imam Haddad, dan setelah itu kita akan tutup dengan pembacaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Maulid Ad-Diyaul Lami yang disusun oleh guru besar kita Sayyidul Imam Al-Hafidh Al-Musnid Al-Murabbi Al-Mursyid Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, insya-Allah. Baik para jemaah yang dirahmati Allah, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas perhatian para jemaah sekalian dalam pengajian kita, pengajian Tauhid pada setiap hari Rabu, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kefahaman yang betul, memperkukuhkan keimanan kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala satukan kita semua, satukan semua umat Islam di bawah payung dan kelompok Ahli Sunnah wal Jamaah yang dipimpin oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekiranya kalau para jemaah ada yang mau ada kelebihan rezeki, ya, yang mau mengadakan ibadah korban, boleh para jemaah amanahkan kepada saya. Insya-Allah saya membantu dua orang ustaz, ya. Dua-dua kawan saya. Satu di Singapura, lagi satu di Malaysia para jemaah sekalian, ya. Di Singapura insya-Allah saya bekerjasama dengan Ustaz Zaki. Ustaz Zaki ni dia mempunyai company, nama company dia Nariza, ya. Dan ini sudah beberapa tahun lama sudah, ya, saya berkali-kali dah, ya, membantu beliau, ya. Dan beliau selalu mengadakan ibadah korbannya di tempat anak-anak yatim di negara Indonesia. Jadi kalau para jemaah ada kelebihan rezeki nak buat korban, ya, baik lembu ataupun kambing di tempat anak-anak yatim, boleh insya-Allah hubungi saya, ya. Dan juga kalau para jemaah nak buat di Malaysia, ya, untuk orang-orang fakir miskin di
Melaka, boleh para jemaah hubungi saya pada nombor telefon 488 minta maaf, nombor telefon 84447405. Sekian, terima kasih para jemaah sekalian. Azan Isyak pun dah masuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.